اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa limasyaikina wa limuallimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan Sri, Puan Sri, Datuk Datin, Tuan Profesor, tuan puan yang saya hormati sekalian, kita bersyukur pada Allah. Pada malam ini kita continue lagi, dan malam ini kita akan buat berasaskan silibus kita. Jadi kita ada 10 pusingan. This is first round. Jadi round pertama ni kita macam minggu lepas juga, sebab round pertama ni kita ikut silibus. Saya nak ingat balik, bila kita nak bercakap tentang ayat fa'liyah, ayat fa'il dalam Quran, kita mesti cari fa'il dulu. Ingat, saya kena train tuan puan untuk mengenali fa'il dalam Quran. Lepas 10 round ni, tuan insya-Allah boleh kenal fa'il for the whole Quran, insya-Allah. Kalau tak kenal juga, tak lama lagi lah dia akan kenal, insya-Allah. Kalau boleh kenal tu, dalam keadaan suasana kita belajar dengan kondisi macam ini, saya rasa sangat syukur, alhamdulillah. Kerana orang yang belajar di khusus bahasa Arab pun belum kenal lagi, masih keliru lagi fa'il. Tapi tuan-tuan boleh kenal, dan tuan-tuan lebih baik pada mereka. Kena kata yes. Kena kata begitu kan. Saya yakin kenal. Jadi nak kenal fa'il ni senang je. Dia bukan haraf dan dia bukan isim. Itu fa'il. Dia bukan haraf, dia bukan isim. Contoh ni semua fa'il ni. Ya, semua fa'il. Ya, ingat lagi tak? Semua fa'il ni. Ya. Saya sebut balik. Tuan-tuan mesti ingat. Sebab tu saya kata kena ulang balik banyak kali. Tak apa ya? Okay, tak apa. Ya. Sebab ini kaedah dia mesti repeat. Kalau ada orang rasa dah boring, tak apa, dia baguslah tu. Dia boleh dapat dekat. Jadi tuan-tuan mesti ingat, kita belajar dulu. Ingat ni, bila kita nak kenal fa'il ya. Fa'il dalam Quran. Ya. Hari ni dah kali ketiga ni. Ini fa'il ni. Ya. Dan fa'il ni kita mesti ingat dia ada fa'il sahih. Sahih tu mudah je. Maknanya dia betul lah. Fa'il betul. Yang sahih. Yang betul. Ya, kalau kita kata berita ni sahih, betul. Ya, sahih. Okey, fa'il sahih ni adalah fa'il, kalau dia katakan sahih, dia tidak ada alif wa ya. Ya, dia tidak ada alif wa ya dalam salah satu dari 3 silbel, 3 suku kata. Ya, kerana kataan Arab ada selalunya 3 suku kata macam ni. Fataha, daraba, hasibah, alimah, kabulah, kan? 3 suku kata. Kenal tu kan? Okey. Okey, yang sahih ni yang tidak ada alif fa, ya, tuan mesti ingat. Ya. Seperti da, ra, ba, sahih. Kan? Fa, taha, sahih. Kan? Hasibah, sahih. Darabah pukul, fatahah buka, hasibah ni kalkulit, kira, hisap. Okay. Dan tuan-tuan,
Satu lagi sahih juga, dia tidak ada alif wa ya, tetapi dia ada tasdid. Dia ada tasdid. Seperti madda, farra, lari, marra, jalan. Ya. Dalam Quran kita nak belajar kenapa Tuhan pakai tasdid. Padahal banyak perkataan lain lagi dia boleh pakai. Sebab bila kata tasdid mean ulang, dan bila ulang tu dalam perkataan tu sendiri memberi makna kuat. Kuat. Sebagai contoh, farra ni lari, kuat. Marra, jalan. Ya, jalan. Kalau kita kaitkan dengan buku ekonomi kan, dia banyak pakai farra, marra ni. Maknanya jalankan pengurusan kita. Ya. Dia tak pakai yang main-main ni, jalan. Ya. Jadi tuan-tuan, ini satu bentuk sahih. Okey? Dia tidak ada alif wa ya kan? Dia tidak ada alif wa ya dalam 3 silibel ni. Tak ada. Sahih. Dan yang ini pula, sebagai contoh, akala. Akala pun tak ada alif wa ya. Yang ada cuma hamzah. Hamzah ni bukan alif wa ya, ini hamzah. Ini hamzah. Ini hamzah bukan. Hamzah ni satu huruf yang khas. Ya, dia bertenggek pada 3 rumah. Kalau dia baris atas, dia duduk pada alif. Ya. Kalau baris depan, dia duduk pada waw. Kalau baris bawah, dia duduk pada ya. Malu dekat hamzah ada 3 buah rumah. Kita majoriti ada 1 je. 3 buah rumah. Betul tak? Jadi di sini duduk tepat alif. Depan akala kan. Ya. Ini rumah hamzah. Okey tuan-tuan. Jadi akala ni ada 3. Satu hamzah yang duduk pada ain, boleh. Ni ain kan? Ini fa. Ya? Ini ain. Duduk kedudukan dia. Kan ada 3 silibel. Dan satu lagi duduk pada lam ya. Ini juga sahih. Ini juga sahih ya. Ini 3 ni sahih. Dia sahih. Okey, kita mesti ingat. yang ini nama dia Salim. Ingat lagi tak? Yang ini nama dia mudha'af. Okey, mudha'af ni mana dia tasydid. Yang ini 3 ni nama dia mahmus. Mahmus. Okey, mahmus. Mahmus ni berhamzah. Okey, ingat. Okey. Ya. Jadi kalau hamzahnya di depan, kita panggil dia mahmus misal. Ingat lagi tak? Kalau hamzah di tengah, mahmus ajwaf. Kalau hamzah di belakang, nama dia mahmus nakis. Nakis makna kurang. Ini macam subjek baru ni, dah kali ketiga ni. Jadi tuan-tuan, jadinya bila kita baca Quran, yas'alunaka 'anir ruh. Ni kita buka Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yas'alunaka 'anir ruh. Kalau mereka tanya engkau tentang ruh, wahai Muhammad, 'anir ruhi, ini kita cari mana fa'il. Fa'il dia yas'alunaka. Betul tak? Apa ruh dia? Akar dia. Yes, akar dia salah. Kalau akar dia salah, kita akan kata dia ni fa'il sahih mahmus. Ini fa'il sahih mahmus. Fa'il sahih mahmus ajwaf. 4 nama ada. Fa'il sahih mahmus ajwaf. Nama yang kalah tu. Nama yang banyak, tapi bendanya satu. Nama yang banyak. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, bila kita jumpa ni,
Tuan-tuan boleh sebut ini fi'il mudhari' mahmud sahih, apa tu, ajwaf. Itulah yang kita nak belajar. Kita kenal itulah. Jadi bila kita tengok ini, kita nak cari mana fi'il, mana fa'il, mana mangsa. Itu struktur dia. Fi'il, fa'il, mangsa. Kalau kita tengok di sini kan, di sini fi'il apa tu, semua sahih. Tapi tak ada yang mahmus. Tak ada yang mahmus. Okey, kalau kita tengok yas'alunaka, di mana dia yas'alunaka? Tak ada kan? Sebab ini semua madi. Sebab fi'il madi semua perubahan di akhir. Semua di akhir. Tapi fi'il mudhari' dia berubah di depan dan di akhir. Tuan-tuan nampak ni? Yas'alunaka ni asal dia yas'aluna campur dengan anta. Asal dia yas'aluna, mereka semua bertanya. Mereka itu adalah fa'il, duduk dalam ni, iaitu waw. Betul tak? Fa'ilnya mereka, tapi anta ni mangsa. Kena tanya. Jadi bila dia combine, dia bunyi yas'alunaka. Mereka bertanyakan kau wahai Muhammad anir ruh. Jadi di sini Nabi Muhammad ni dalam bentuk ka ni, ganti nama awak ni jadi mangsa. Jadi fi'il ni perfect. Ada fi'il, ada fa'il dalam ni, ada mangsa. Tujuan saya tunjuk di sini, saya nak suruh tuan tengoklah kan. Jadi tuan-tuan, bila kita jumpa ayat, kita jangan lupa dia ada 14 perubahan. 14 perubahan. 14 tak? 14 kan? 14 perubahan. Ini fi'il madi. Nanti mudhari' belum 14 perubahan. Kalau kita jumpa macam ni, Fatahtu ni saya telah buka. Yang tukang bukanya tu ni tukang buka. Tu ni kita kata fa'il. Fa'il dia fathah. Tu ni fa'il. Fa'il dia fathah. Tu ni fa'il. Kalau dia kata fathah saja, ni fathah saja, dalam ni ada dhamir tersembunyi, iaitu huwa. Hanya satu ni saja yang pembuatnya tersembunyi. Ingat, bila kita buka ayat Quran, kita jumpa saja fi'il. Ini contoh fi'il madi. Dalam setiap fi'il tu mesti ada pembuat. Pembuatnya sama ada tersembunyi macam ni. Ini tersembunyi. Ataupun dia bersambung. Ni bersambung. Ni. Tu ni asal dia ana. Jadi tu ni fa'il. Ya, bersambung. Fa'il yang bersambung. Ini na ni fa'il yang bersambung. Ini antuma fa'il yang bersambung. Ini bersambung. Yang ni fa'ilnya, pelakunya tersembunyi di dalam. Boleh? Boleh saya kata boleh? Ya. Jadi ini kita nak mulakan sekarang ni. Okey? Nak mulakan sekarang ni. Fa'il. Jadi fa'il ada 3 jenis. Satu bersambung. Sambung. Yang kedua tersembunyi. Yang ketiga zahir. Nampak jelas fa'il. Okey? Sebagai contoh. Ya. Tak apa tuan-tuan ya. Tuan-tuan tengok je, cuba faham. Tak faham tak apa. Lama-lama dia faham. Dah berduka. Okey. Ada tiga jenis fa'il. Fa'il ni dia bersambung, sama ada dia bersambung dengan fa'il, ataupun dia tersembunyi dalam fa'il, ataupun dia berasingan dan dia zahir. Zahir ni dia berasingan. Ya. Sebagai contoh, yang ini ni yang jenis kedua. Ya, jenis kedua. Ya, tersembunyi. Dalam ni tersembunyi. Yang lain semua ni
Semua ni, termasuk yang ni, semua ni adalah bersambung. Ini jenis pertama, ini jenis kedua, dan ada jenis ketiga. Ada jenis ketiga. Jenis ketiga, jenis ketiga, kita ambil perkataan Fatahah. Fatahah ni makna dia telah membuka. Ya. Fatahallahu. Allah ni telah membuka qulubahum, hati mereka. Ini bukan ayat Quran ni. Ya. Qulubahum. Allah lah yang telah membuka hati-hati mereka. Jadi Allah ni jadi fa'il. Dan dia isim zahir. Jelas isim zahir. Dan dia mesti pada depan sebab dia ada fa'il. Sebab dia ada fa'il, dia mesti pada depan. Jelas tak ni? Tengok satu ayat lagi. Khatamallah. Allahu ala qulubihim. Yes. Jelas. Jadi fa'il dia, kita kata marfu' berbaik depan. Ya, dan tanda marfu' dia dhammah. Itu bacaan dia. Boleh ni? Sebab dalam bahasa Arab kita mesti baca dia punya tu, sebab setiap perkataan dalam bahasa Arab itu ada nama. Itu yang menyebabkan susah nak faham. Ada nama. Ini pun ada nama ni. Ini nama dia fa'il madhi sahih salim, bab 2. Baru habis, tak tanya lagi dah. Bab 2 tu maknanya Fatah yaftahu. Setiap fi'il madhi ada 6 bab. Jadi kalau dijawab dalam kubur, memang malaikat lari dah. Dia kata aku sendiri pun tak tahu. Habis dah, tak ada lagi dah. Pengesuk dah. Sebab ketika saya nak mula kelas ni, ramai orang komen saya, kenapa Ustaz lah orang awam pergi begitu detail? Nah, this is ilmu. Apakah orang awam ni tak boleh belajar ilmu yang detail macam ni? Jadi macam mana kita nak tanggungjawab besok bila kita tak bagi? Ini detail, lepas ni tak ada lagi dah. Detail. Okey. Sekarang ni kalau saya kata macam ni, ya, ini betul. Okey. Kalau katakan orang itu telah naik kereta. Itu yang kadang-kadang tu kita dengar ustaz kata telah naik kereta, orang itu telah naik, orang itu akan kereta. Ini translation. Okey. Orang itu siapa dia? Katakan telah. Orang itu telah naik kereta. Okey. Rakibah Okey. Rakibah, kita beri nama dia Muhammad boleh tak? Muhammadun. Rakibah Muhammadun as-sayyarah. Jadi kalau literally translation, maknanya telah naik Muhammad kereta. Itu translation. Siapa yang naik? Muhammad yang naik, dia jadi fa'il. Dia jadi the dua, dia naik. Dan dia mesti bagi depan sebab dia yang tukar naik. Dia naik apa? Dia naik kereta. Kereta yang kena naik, dia mesti bagi atas. Mesti bagi atas. Tuan-tuan, Amin Tansi tanya tu memang benda betul sangat tu. Sampai ayat dia. Okey. Rakibah ni naik. Rakibah naik. Tak ada rakabah. Tak ada rakubah. Rakibah. Atas pattern fa'ilah. Rakibatus sayyarah. Okey. Tuan-tuan, ini ayat fa'il. Ini ayat fa'il, tetapi bukan ayat Quran. Perfect. Ada fa'il, ada fa'il, ada maf'ul. Perfect dah. Yang kita nak belajar perfect dah ni. Tapi ini bukan ayat Quran. Rakibah. Oh, ya. Yeah. Betul tu. Orang baru memanglah. Fa'il ni pelaku. Kalau fa'il ni perbuatan. Ini maf'ul. Doktor, ini maf'ul bih. Maf'ul ni mangsa. Tapi sebutan dia. Oh ya, sebutan tu. Saya sebut fa'il. Fa'il orang yang naik. Fa'il perbuatan. Jelas. Biar fa'il betul-betul lah. Okey. Terima kasih. Kadang-kadang kita confuse. Oh, betul-betul.
Saya tak confuse lah sebab saya faham. Okey, tak betul. Okey. Okey. Betul. Terima kasih Dr. Wee. InsyaAllah kita ambil contoh. Ini Tan Sri Hashim tanya ni. Ayat Quran dia, pattern dia beginilah. Yang kita nak baca ni. Yang kita nak baca 10 ayat yang kita bagi dalam internet tu. Tengok ya. Sebagai contoh. Raqiba Muhammadun as-sayyarah. Muhammad ini pelaku. Dia mesti baris depan. Dan alamat baris depan dia dhammah. Ya. Yang perbuatan dari fi'lun dua-dua boleh. Fi'il tu Melayu, fi'lun tu Arab. Nak sebut fi'lun ke nak sebut fa'il? Fi'il Fi'il lah, fi'il. Ya? Fi'lun lah Arab. Sebut Melayu nak Arab pula. Sebut ini fi'lun. Ini fi'lun. Ini fa'ilun. Lun tu sama tapi Pasal Dr. Wee confuse kan antara fi'lun dengan fa'ilun. Okey, tak apa. Ini pattern satu Tan Sri. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya isim yang zahir. Ya? Dan ada maf'ul. Ini pattern yang pertama yang kita belajar minggu lepas. Nanti bila kita analisa, kita akan jumpa lah dalam Quran, bila ada fi'il, ada fa'il yang zahir, ada maf'ul. Ini perfect. Okay. Tetapi ada juga dia bawa fa'il dia dalam bentuk ni. Raqibtu as-sayyarah. As-sayyarah. Saya telah menunggang kereta. Kereta masih tetap lagi bagi atas sebab dia mangsa. Okey, boleh? Raqibtu ni fa'il dia, pelaku dia, domain yang bersambung. Ini isim yang zahir. Domain bersambung. Bila domain bersambung, setiap orang jadi pelaku, jadi fa'il. Kalau dia isim zahir, dia mesti tunjuk identiti dia bagi depan, jelas. Tetapi kalau dia domain, ini semua domain kan? Domain kan? Dia mesti kena baca fi mahalli raf'in. Ini tak ada kata ada orang, ini tak ada kata apa tu fi mahalli. Ini kena kata jelas Muhammadun fa'il marfu', alamatnya dhammah. Ini tu fa'il fi mahalli raf'in. Fi mahali tu dia mesti duduk tempat marfu'. Fi mahalli. Boleh? Fi mahalli. Ini kena baca gini. Tak tu ni fi mahalli raf'in fa'il. Apa maksudnya? Dia ni tu ni duduk tempat Muhammad. Dan tu ni bukan bagi depan kerana dia marfu'. Tidak, ini bagi asal dia. Sebab dia mabni, sebab dia tetap. Tetap boleh tak? Tak boleh pun katalah boleh. Kesian kat saya. Okey. Ya? Ni rakib tu. Fatah. Ni Raqibah Muhammadun as-sayyarah. Bacaan dia itulah dia. Raqibah telah menunggang Muhammad kereta. Oh, yang ni. Yang ni tak. Yang ni tak fi mahali. Yang ni kita kata Muhammad ini fa'il. Berbaris depan. Itu dia. Tanda baris depan dia dhammah. Boleh tak? Boleh? As-sayyarah maf'ul. Kena baris atas. Dan tanda baris atas dia fathah sebab zahir. Sebab zahir. Yang ini tengok ni. Raqib tu tak ni tu ni fa'il fi mahalli raf'in, ataupun kita sebut tu ni fi mahalli raf'in fa'il. Dia duduk tempat rafa' fa'il. Boleh? kita tak payah sebut. Kena sebutlah. Raqib ni fi'il madi mabniun ala sukun. Kena sebut.
Saya kena ajar juga begini. Tak boleh. Tuan-tuan tak masuk tak apa, lama-lama dia masuk. Sebab ya. Rakib ni sebab dalam buku tu semua mengajar baca gini. Ni aduh. Jam ke-30 mengaduh. Ya. Maknanya ayat Quran ni baru kita boleh cakap tu fi mahali rafi. Yes, fine. Ayat biasa pun boleh juga, tapi ini saya bagi contoh je. Sekarang ni begini. Sekarang ni begini. Tak apa. Tuan-tuan tengok dulu, tengok. Ini eksposisi yang pertama nak baca ni. Tapi lama-lama memang boleh. Sekarang ni kalau saya tanya, Muhammad dah naik kereta, tapi Muhammad dah naik, tuan-tuan kata apa? Muhammad dah naik kereta? Dah naik. Bila dah naik tu tuan-tuan kena sebut macam ni, Rakibah. Mana dalam ayat ini yang naik tu siapa dia? Mana dia Muhammad? Ada dalam ni. Dalam ni ada gua. Ada dua. Jadi tapi dengan syarat ada statement sebelum tu. Awak dah makan? Saya kata, akal tu saya sudah. Jadi ini perfect sentence. Saya sudah makan. Ini fi'il, ini fa'il. Tiga dalam satu, Ustaz. Tiga dalam Iyalah, betul. Tiga dalam satu. Ya? Kenapa bukan rakabah macam biasa? Sebab dalam Quran dia rakibah. Semua sekali kena ikut Quran. Apa juga ayat Quran, apa juga perkataan Arab. Tapi yang lain tu kalau dia madi, selalu atas je kan? Tidak semesti. Sebab kena ikut Quran. Al-Quran dia bawa kepada kita fa'il madi 3 jenis. 1 fa'ala, 2 fa'ila, 3 fa'ula. Daripada fa'ala dia bawa 3 jenis pula. Ya? Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Jadi 3. Daripada fa'ila ada 2 jenis, 5. Daripada fa'ula ada 1 jenis. Jadi 6 semua. Tidak lebih pada 6 ni dalam Quran. Kalau ada lebih lagi tu tak cari guru mana dia bawa ni. Jadi kalau kita tanya kenapa Fatihah tak Fatihah? Sebab dalam Quran Fatihah inna fatahna, bukan fatihna, inna fatahna. Jadi semua sekali kena ikut Al-Quran. Boleh tak? Okey. Kita berhenti sekarang ni. Kita rehat seminit sebelum kita tengok pada sukatan kita. Tuan-tuan ya, ini yang telah kita belajar. Ingat lagi tak? Ni Ana ni kan? Ini dah belajar. Saya masuk ni dah belajar. Ini semua dah belajar ni. Kan? Ini pun dah belajar. Ini dah semua. Dah ya? Ini dah. Same ya? Ini semua dah. Ini belum masuk sini tu. Belum masuk sini. Bila sibuk dengan ni kita lupa yang mudah-mudah tu. Ni dia ayat. Okey? Ini dia yang tadi kan? Jumlah ayat yang kita nak belajar hari ni. Tak apa. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ni ada berapa semua sekali? 15. Ingat tak? Dah habis kan? Sini contoh 2 saja. Ini fi'il ni ada fi'il, ada maf'ulun bih. Okey? Ini yang kita nak belajar ni struktur fi'il. InsyaAllah saya yakin lepas 10 round ni tuan-tuan boleh. Jangan risau. Sila buka surah 21 ayat 59. Surah 21 ayat 59. Dia bunyi ni, qalu man
fa'ala haza bi'alihatina. Yang kita nak tengok ni perkataan fa'ala. Perkataan fa'ala. Okey. Fa'ala ni fi'il madi. Tak fi'il kan? Okey. Di dalam ni ada orang tak? Siapa dia orang? Dalam tu huwa. Tapi kalau kita tengok ayat ni, orang tu adalah man lah. Man. Mereka berkata, siapa yang telah membuat ini? Yang telah membuat ini. Okay. Ini ada fi'il, ini ada fa'il, dan fa'il dia tersembunyi. Tersembunyi. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Dia buat ini. Jadi mangsanya ada, iaitu ini. Ini fi'il, fa'ilnya tersembunyi, tetapi mangsanya ada, mangsanya mabni. Isim isyarah ni mabni. Jadi bila mabni, kita kata dia ni duduk tempat mansub. Sebab dia jadi maf'ul. Tuan-tuan mesti ingat, maf'ul mesti berbaris atas. Haza ni duduk tempat baris atas. Dalam bahasa Arab, fi mahali nasbin. Tapi dia ni tak boleh letak baris sebab dia mabni. Isim isyarah semuanya mabni. Boleh? Di sini fa'il, fa'ilnya tersembunyi. Fa'il. Dalam fa'il ada fa'il. Fa'ilnya tersembunyi. Ini fa'il. Ini perbuatan. Dalam perbuatan ni ada pembuat. Pakai Melayu dah kan? Ada pembuat. Kalau pembuat tu tak ada lagi keliru. Pembuat ni tersembunyi, iaitu duduk dalam fa'ala, iaitu huwa. Boleh tak? Sebab pembuat ada 3 jenis. Satu, isim yang jelas. Yang kedua, pembuatnya tersembunyi. Dan yang ketiga, pembuatnya bersambung. Yang tadi sambungnya, iaitu bila bersambung tu, dia tu mesti domain. Mesti domain. Hanya domain yang bersambung. Isim zahir tak boleh sambung. Tengok ni. Ini jumlah fi'liyah. Ini ingat tak? Ini jar, ini majrur. Ingat tak? Boleh? Yang kita belajar kan? Ini jar, ini majrur. Ini bi'alihati. Saya nak beritahu. Kalau tengok ayat ini, saya nak beritahu kan? Ayat ini. Ini ayat Quran. Okey, ini jumlah fi'liyah. Ini semua ismiyah yang kita belajar 15 tu. Ini jar wa majrur. Ini mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Ini inna. Ini isim inna. Ini jar wa majrur. Yang 15 tu kan? Yang ini ni jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ada 3 kategori. Satu, fa'il, maf'ul. Lebih. Ini betul lah, ini fa'il, ini fa'il, walaupun dia tersembunyi, dan ini mangsa. Betul tak? Ada tu, ada fa'il, tak ada mangsa. Tak ada mangsa. Yang ada terus jar majrur. Kalau tak percaya, tengok ayat yang berikut. Okey, ayat berikut. Boleh? 105 ayat 1. Nampak tak? Ya. Inilah dia pattern Al-Quran. Sama saja. Yang tadi fa'ilnya tersembunyi. Boleh? Dan mangsanya mabni. Mabni tu fi mahalli lah. Betul tak? Yang ini ada fa'il, mangsa tak ada. Ada fa'il, fa'ilnya isim yang jelas bagi depan. Rabbuka. Tapi Rabbu ni mudhaf kan, ni mudhafun ilaih, tak apalah. Ada fa'il. Yang tadi fa'ilnya tersembunyi.
Tuan-tuan, ayat Quran dia datang begini je lah, dia tak lari, dia tak ada tipu-tipu kita, sama saja. Pattern pertama tadi, pattern kedua macam ni, ada fi'il, tapi fi'il mesti depan. Fa'il tak ada mangsa. Tuan-tuan Salim kata ni, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okey. Yang pertama tadi fa'il tersembunyi, ada mangsa, dan mangsanya mabni. Ini fa'il tak ada mangsa, tapi fa'ilnya, pelakunya isim yang zahir, jelas bagi depan dia, bukan mabni. Satu ya. Kita baru 2 ni tuan. Ada 30. Ya. Ulang balik ya. Ini fi'il. Dalam fi'il ni tak ada pelaku dah, sebab pelaku duduk sini. Tadi pelaku dalam fi'il. Ingat, fi'il zahir, jelas. Jadi oleh kerana dia isim jelas, dia kena bagi depan lah, Rabbu. Adakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad, bagaimana telah Tuhan engkau lakukan dengan sahabat-sahabat bergajah, dengan tentera-tentera bergajah? Tuan-tuan fikir positif ke negatif ayat ni? Apa yang berlaku pada tentera bergajah? Lemah ke kuat? Lemah, kalah kan? Sebab itu dia pakai alam. Engkau tak tengok ke apa yang berlaku pada tentera bergajah yang dibuat oleh Tuhan kau? Itulah sebab kita nak belajar Nahwu. Kalau tidak belajar Nahwu, kita hanya kata, engkau tak tengok wahai Muhammad apa yang berlaku pada tentera bergajah di Tuhan kau. Ini sebagai macam perli. Tak tengok ke engkau apa yang berlaku pada okay? Itu yang kedua. Ingat dah salin dah. Yang ketiga, surah 3 ayat 81. Tengok ya, sama tak dengan setiap contoh? Ini sukatan ni. Okey, yang penting sekali, bila kita habis 5 round tu, kita akan tengok surah-surah lain. Yang penting fa'il saja, yang lain jangan risau. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna wa qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jangan tengok yang lain-lain, tengok yang ini saja dulu. Wa idh akhadallah ya. Wa iz akhadha, tengok akhadha fi'il madhi. Akhadha tu ni mengambil, mengambil. Dan tatkala mengambil Allah perjanjian nabi-nabi, ini fi'il, ini fa'il. Fa'il ni isim zahir, fa'il pelaku isim zahir, dan ini maf'ul, mitsaq perjanjian, maf'ul kerana dia baris atas. Jadi ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul. Ini pattern Al-Quran. Okey, dan dia jadi mudhaf dan jadi mudhafun ilaihi. Jadi fa'il dia ni mudhaf, mudhafun ilaihi. Mitsaq perjanjian. Perjanjian siapa? Perjanjian dengan para nabi. Jadi kedua-dua ni dia jadi fa'il. Mudhaf, mudhafun ilaih, dia jadi fa'il. Kalau tuan buka buku hijau tu, dia tak kata mudhaf, dia kata mudhafun ilaih, yang ni. Jadi bila dia kata yang ni mudhafun ilaih, dengan sendiri yang ni mudhaf. Dia tak sebut tasrif, dia tak sebut dulu. Dia nak ringankan dia punya apa tu, nak supaya jangan nampak serabut kan. Jadi tuan-tuan, setakat ni boleh? Tak salin. Kalau tengok ayat ni, ini fi'il. Ini fi'il. Atai fi'il. Tu fa'il. Kum mangsa. Sekali. Mangsa. Ya, ini jawab majrur yang 15.
Ini badal. Ini summa ataf. Percayalah cakap saya. Habis round ni tuan-tuan seronok tengok. Boleh pergi umrah duduk kat depan Kaabah ramai-ramai. Grup kuliah bahasa Arab je. Kata Nabi ya. Kita tadarus dekat Masjid Nabi insya-Allah, dekat Multazam. Dah niat tu kena pergi tu. Tapi dah faham. Ni, tengok ni. Ini jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Atai, ata, fi'il, tu fa'il, kum maf'ulun bih. Semua ni fi mahalli ni. Tu fi mahalli, kum pun fi mahalli. Yang ini tak fi mahalli. Ini mansub. Jelas. Ja'akum. Ja'a. Fi'il madi. Dalam ni ada fa'il tersembunyi, kum mangsa. Tetapi dalam ini ada rasul. Rasul ini jadi fa'il kepada ja'a. Telah datang kepada kamu seorang rasul. Nak faham ni saja. Janganlah risau, baru 3 ayat. Ada 20 kali 5 100 ayat dia. Okey. La tu'minunna ta. Dalam ni ada fa'il. Fa'ilnya siapa dia? Antum. Ada? La ni mentakkidkan engkau akan beriman dan engkau akan tolong menolongkan. Ini fa'il. Akrartum. Ini fa'il, ini fa'il. Ini perbuatan, ini pelaku. Wa akhaztum, ini perbuatan, ini pelaku. Bila ada perbuatan, ada fa'ilnya, maka itu dikatakan ayat dalam bahasa Quran. Sentence but not perfect. It is a sentence but not perfect. Bila perfect, bila ada fa'il, bila ada mangsa. Tapi still dikatakan ayat, bukan praise. Okey, ini jangan risau, kita nak tengok ini saja. Ini dah level tinggi. Ini yang level baru yang keempat. Tengok yang kelima. Yang keempat ya. Tuan-tuan kena salin ya, satu ya. So kita lihat perbezaan. Al-Baqarah ayat 251 ya. Yang diberi di sini, sebab diberi ni ikut senang-senang ya. Wa qatala Dawudu Jaluta. Ini ayat apa? Ayat 251. 251. Saya suruh tengok buku ni. Jadi tuan-tuan tanda dia. Jadi balik baca dalam buku ni bacaan dia. Ya. Bacaan dalam komputer ni lebih detail berbanding dalam buku tu. Buku tu ringkas. Tuan-tuan nak tengok dalam ni, nak tengok dalam tafsir ni. Nanti saya buka tuan-tuan boleh ambil dua-dua ni. Tengok buku ni pandu dengan buku hijau tu. Baru perfect. Wa qatala fi'il madi. Ya, fi'il madi tu. Dalam ni tak ada fa'il sebab fa'il ada depan tu. Dia Daud ni kepada Nabi Daud. Telah membunuh Nabi Daud Jaluta. Siapa yang kena bunuh? Jalut. Sebab itu dia bagi atas. Jadi fa'il, mangsa, semuanya tidak tetap, semuanya berubah. Ya, semuanya berubah. Yalah, Daud boleh jadi Daudah, boleh jadi Daudi. Okey? Okey. Ni, tan ni. Jaluta ni nama dia. Jaluta. Nama dia. Jadi mangsa. Ini fi'il, ini fa'il, ini mangsa. Jadi 4 pattern yang berbeza. Qatala ni bunuh. Fa'il. Daud tu isim. Daud ni fa'il. Pelaku. Kedua. Jalut maf'ul. Maf'ul bih. Nama maksud dia, dan telah membunuh Daud akan Jalut. Tak boleh. Tak boleh sebab dia ni ya. Itu. Boleh. Yang penting tanya ini fi'il,
Ini fa'il, ini maf'ul. Ingat 3. Fa'il dulu, fa'il tengah, maf'ul kemudian. Ingat, fa'il berbaris depan, maf'ul berbaris atas. Itu baru 4. Okey. Kalau tengok di sini banyak ni Dr. Wi. Ini lagi, ini lagi fa'il. Ini lagi fa'il. Ini lagi fa'il. Ini lagi fa'il, banyak ni. Tapi kita ikut sukatan dia. Kita tengok yang mudah dulu. Yang mudah, lepas tu dia pergi susah. Ini semua ni diberi ni pattern hua. Betul tak pattern hua? Ni pattern hua kan? Pattern asas. Jadi tuan-tuan tanda dalam tu. Jadi bila tuan-tuan puan tengok dia tafsirkan, dia baca qatala tu. Waw ni waw ataf. Apa tak? Qatala fi'il madhi, betul tak? Mabni alal fathi qatala. Jadi tujuan kita latih tuan-tuan puan supaya dapat baca buku ni. Dapat baca buku ni lah. Jadi kita tahu, oh ni fi'il madhi. Mabni tu mabni bagi dia tetap berbaris atas. Tak boleh kata qatalu, tak boleh kata qatali, kena kata qata lah di bawah pattern huwa. Okey, tengok pula Jalut. Apa dia kata Jalut? Okey, Jalut. Dia kata Jalut. Daud fa'il. Fa'il ni pelaku. Dan dia mesti bagi depan. Okey. Dan tanda bagi depan dia dhammah. Dhammahnya zahir. Zahirnya jelas. Kalau tak jelas tu dia panggil fi mahalli. Nanti kita jumpa fi mahalli. Ya? Ini kitab lain. Ya? Ini kitab lain. Ini dia ni detail sikit berbanding dengan ni. Satu perkataan ada nama dia. Ada nama dia. Jadi ini Daud ni nama Nabi lah kan. Tapi dalam ayat kedudukan dia jadi fa'il. Jadi tuan-tuan salin ni balik rumah baca buku tu. Dalam buku tu dia letak mim-mim je. Sini tak main. Ini kalau nak tulis ni, buku ni mungkin 2 biji. Daripada kalau ikut modul ni. Tapi saya nak latih tuan-tuan supaya boleh baca buku ni dan ringkasnya buku ni. Buku ni sebagai ringkas. Bila baca ya. Sambil-sambil dengar cucu-cucu tu kan. Macam tu tengok buku ni. Atuk pergi kebun. Wan je duk baca buku kan. Tak apalah, everything surah kat Wan. Atuk selalu sibuk je. Okey, kita lihat ayat yang kelima. Surah 20 ayat 121. Yang Cik Sahab bagi tu dia lagi detail. Yang dalam ni, yang dalam internet. Surah 20. Surah 20 ayat 121. Ayat 121. Okey. Ayat 1 ayat apa tu 121. Surah Taha tak? Surah yang ke 20. Taha. Ya, ayat 121 ya. Aduh. Okey, ayat 1 2 ya. Fa'akala minhuma. Betul tak? Tengok yang lain, tengok fa'akala. Yang lain tu ada bab lain pula. Fa'akala. 20. Okey, fa tu ataf nama dia kan. Kalau tuan-tuan boleh beza dah fa dengan akala ni, dua perkataan yang berbeza, dah cukup dah tu. Fa dan akala tu bukan satu perkataan, itu dua perkataan, dah cukup dah tu. Perkataan dia sebenarnya akala. Alif tu dhamir, memberi makna maka dia berdua telah makan. Ada fa'il, ada fa'il, tak ada mangsa. Tetapi fa'ilnya fi mahalli raf'in. Maksudnya maka
telah makan mereka berdua daripadanya. Kalau dalam Quran ni, kalau berdua tu artinya Adam dan Hawa. Maka nampaklah bagi keduanya dosa-dosanya bila dah makan buah khuldi tu kan. Wa tafiqa, itu yang lain ni. Tengok ini dia, fa'akala. Akala, root dia akala. Akala fi'il madi sahih mahmus misal. Kalau sampai begitu habislah, tak ada lagi dah. Ya? Ini lam alif ni Dr. Wi memberi mana dua. Asal dia ya betul. Asal dia kalau satu akala ni di bawah pattern huwa, bukan? Kalau huma dia akan jadi nah. Jadi alif ni domain yang bersambung iaitu huma fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli lah. Sebab dia domain. Ingat, semua domain fi mahalli. Tuan-tuan keliru pening kepala pasal fi mahalli ni, jangan risau. Itu kalau tuan-tuan keliru saja dah bagus dah tu. Daripada buat tak tahu je. Ada orang buat tak tahu je, biarkan dah. Aku boleh dapat pahala, cukuplah pahala datang kan. Sebab tu ada viewers orang dia kata kelas ni bagus, tak ada stres. Sikit-sikit minum. Kameraman kena tunjuk juga tempat minum kita. Faham lah tu. Ada. Sebab di kalangan kita ni ada orang dah asasnya kuat. Yang asasnya kuat tu dia duduk je. Itu bagus tu. Ya. Yang belakang-belakang tu memang asas kuat tu. Dia punya confidence tu kan. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, beza 4 ayat pertama dengan ayat kedua tadi. Ayat pertama tadi keempat-empat tu di bawah pattern huwa. Boleh? Ini di bawah pattern huma. Jadi jangan risau, semua pattern huwa kita jumpa insya-Allah besok. Sekarang ni pattern huma. Jadi kita ada 14 pattern. Jadi satu pattern 4 ayat. Surah 18 Al-Kahfi ayat 61. Ini dalam surah Al-Kahfi. Kita tak nak bincang makna ya, takut nanti kita lari. Yang penting saja dia kata balagha ni makna hampir sampai. Berapa orang sampai? 2. Kalau seorang sampai balagha. Kalau seorang sampai balagha. Balagha ni artinya sampai. Ya. Maka manakala dia berdua sampai tempat berhimpun, maka dia berdua lupa. Okey, ini dalam soal Kahfi tu ada cerita dia kan? Balagha. Di sini ada fa'il. Ni ada fa'il. Ada fa'il dan ada maf'ul. Ada ni maf'ul lombi. Tengok. Cuma beza dengan tadi, fa'il dia di bawah pattern huma. Yang tadi pattern huwa. Ada fa'il dan fa'il dia fi mahalli. Fi mahalli tak? Fa'il dia iaitu alif, ya, fi mahalli raf'in fa'il. Alif ni menandakan huma. Ya, huma ya. Maaf. Huma. Alif ni menandakan huma. Asal dia bala ra. Kalau huma bala ra. Kalau ana bala tu. Kalau nahnu bala na. Ya, tu dia.
Tak apa tuan-tuan. InsyaAllah dapat. Jangan risau. Nampak macam takut je. La takhaf wa la tahzan. Dah betul ni? Ya? Majma'ah tu tempat berhimpun. Okey, kalau saya tanya tuan-tuan, majma'ah ni isim kan tempat. Apa dia root dia? Root dia jamaah. Jamaah tu isimnya. Isimnya. Jamaah isimnya. Masjid jamek. Masjid tu root dia sajadah. Jamek tu root dia jamaah. Jamaah. Boleh tu jamaah. Okey? Ustaz, Ya. nak tanya sikit Ustaz. Yang itu saroba ni kan, yang ujung ni tu. Tapi kalau Nasia. kita baca, dia jadi saroba. Yang mana? Yang hujung. Okey. Ya, betul. Bila kita baca, kita tak boleh tanwinkan. Sebab bila wakaf saroba. Saroba. Jadi kalau saroba tu bukan fi'il. Bukan. Dia isim. Dia Dia isim. Sebab dia jelas di situ isim. Cuma dia jadi saroba tu sebab kita wakaf. Kalau kita nak sambung, kita sambung. Ya, sarabam falamma. Kan? Kalau nak sambung, mesti hidupkan saraban tu. Ya? Boleh? Tapi ini isim lah. Bila bacaan tu kita kena sebutkan saraba. Ya. apa makna? Saraba. Fil bahri saraba. Bahri tu laut. Okey. Tuan tengok kharaju. Kharaju ya. Kharaju root dia kharaja. Kharaja. Jadi kita belajar dulu setiap fi'il madi perubahan dia di akhir. Yang berubah tu bukan siapa, yang berubah tu fa'il dia. Dalam setiap fa'il ada fa'il dia. Okey? Jadi fa'il kharaju ni waw. Waw ya. Pelakunya adalah waw. Maknanya waw tu adalah hum. Jadi waw ni kita kata fa'il ataupun dhamir muttasil. Dhamir bersambung fi mahali raf'in fa'il. Fi mahali raf'in fa'il. Jadi kharaju tu kharaja. Ya. Nak tengok merah. Merah laju sangat. Merah ni tebal sangat. Tengok satu perkataannya, dia punya penerangan dia 2 baris. Okey, tengok ya. Kharaju fi'il madi mabni ala dhammi. Nampak tak? Fi'il madi orang kata berbaris tetap di atas dhammah. Li kerana bersambungnya dengan waw ramai. Waw ramai tu waw menunjukkan ramai. Dan waw itu dhamir yang bersambung. Ya. Mabni ala sukun. Maknanya berbaris mati. Fi mahalli raf'in. Dia duduk tempat rafa' kerana dia jadi fa'il. Jadi yang ini jangan baca lagi lah. Bila kita naik darjah 2 baca kau kita boleh baca ni. Ni darjah 1 ni. Tak baca pun tak apa. Kena baca juga. Jadi kita baca buku 1 dulu. Boleh ni? Boleh. Saya kata jangan risau. Sebab pattern ayat sama saja. Fa'il, mangsa. Sama ada fa'il tu tersembunyi, fa'il bersambung atau fa'il fi mahali. Itu dia. Senang je. Tak? Alat dhammi. Ni alat dhammi doktori. Setiap fa'il ni dia di sini fa'il madi. Mabni alat dhammi. Mabni itu berbaris depan. Kan? Yang mana? Alat dhammi bukan. Ni dhammi ni bagi depan. Kalau ganti nama dhamir. Tak apa doktori, tanya je lah. Tanyalah ustaz jawab.
berbaris depan lah. Yang domir tu Dr. Wee, ini beza kan? Tanya ustaz, ustaz menjawab. Ruangan dia tanya ustaz. Kita kena buat satu ruangan di TV ni nahu saja. Yang datang-datang tu semua daripada Barakah Institute kan. Tanya orang lain, awak dengar apa ilmu pun mengaruh ni. Aduh. Okey. Tak apa ya. Jadi di sini ada fa'il, ada fa'ilnya fi mahali, betul? Dan tidak ada mangsa. Tidak ada mangsa. Jadi di sini di bawah pattern fa'alu. Yang tadi pattern dia huma, ini pattern dia hum. Ada waw. Waw dan alif. Waw dan alif ni Dr. Wee, dia kata domain yang bersambung, iaitu hum. Waw dan alif ni represent hum. Kalau alif saja huma. Ya? Boleh? Tapi alif ni ada mati atas kan? Alif ni ada, dia sebut mati. Tak boleh mati pun tak apa. Sebab dia memang tak ada baris. Di situ dia letak kharaju tu sajalah dia. Ada Quran tak ada pun. Ya, ada kan? Ada semua bila kosong itu dia kata sukun kan? Dia tetap mati. Tapi Hamzah tu, kalau ada Hamzah tak ada. Mana dia Hamzah? Kalau ada alif tu ada Hamzah hujung. Itu dah jadi huruf. Dah jadi huruf. Di sini bukan huruf, di sini menunjukkan jamak, ramai. Ya, okey. Ya, waw dengan alif ramai. Hum. Kan tadi yang saya tunjuk tu kan? Hum. Surah 33 ayat 23. Dia bunyi rijalun sadaku ma'ahadullah. Ada dua di situ. Rijalun tu tunya orang-orang laki-laki ramai. Kalau seorang rajulun. Rijalun orang-orang laki-laki, sadaku. Sadaku tu root dia sadaqah. Waw tu jadi fa'il, iaitu domain bersambung, duduk tempat rafa', jadi fa'il. Tak apa, lama-lama dia akan lekat tu lah. Jangan risau. 200 ayat ni. Ini baru 6, baru 7, baru 8 ni. Tuan-tuan nak tengok terjemahan dia? Tengok. Sadaku fi'il madi mabniun ala dhammi ni. Sebab semua fi'il madi mabni tetap. Di sini tetap di atas baris depan. Litisali, kerana dia bersambung dengan waw. Dengan waw ni waw ramai. Waw menunjukkan hum, ramai. Okey? Dan waw ni, wal waw dan waw itu adalah domain yang bersambung, dan dia juga mabni, tetap di atas baris mati. Nampak tak? Dan dia duduk fi mahali raf'in fa'il, duduk tempat rafa' fa'il. Tuan-tuan jangan risau. Saya bila saya belajar statistik, tuan-tuan, perkara mustahil bagi saya. Tapi saya lawan, akhirnya boleh mengajar balik statistik. Maknanya saya kata nahu lagi susah. Kerana maknanya kalau kita nak in yasha yakun, kalau Tuhan nak kita memang boleh. Ya? Ada alif sadaku, ada alif ni sadaku. Kalau ada alif, ni alif ni dia combine dengan waw. Waw dengan alif ni memberi makna home. Home ni maknanya rijal lah. Tak ada. Kalau ada alif tu huruf lain. Alif tidak akan ada. Hamzah tidak akan ada. Alif saja. Ya? Ya? Ni sama lah. Tapi ini bab lain pula. Lain lah. Ini 4 huruf.
Ahadu. Huruf dia ahada. Ini 3 huruf. Tapi di bawah pattern home. Okey, boleh tak? Pattern sadaqah. Yasduku, fa'ala yaf'ulu. Ya? Fi mahali rafa'in. Fi mahali rafa'in ni baris depan. Rafa'in ni maknanya baris depan. Rafa'in, cuba sebut Rafa'in. Semua masalah kita istilah kan? Istilah lah masalah dia. Ni baris atas. Baris depan. Baris atas. Ini dia kata nasbin. Okey? Nasbin. Baris depan raf'in. Baris bawah jarin. Ini untuk isim saja. Ingat lagi tak? Isim berbaris atas ada 12 sebab. Salah satu sebab dia bila dia jadi maf'ulun bih. Kita baru belajar hari ni maf'ulun bih saja, yang lain tak belajar lagi tu. Ada 11 sebab lagi. Oh, macam ni kena sambung lagi. Fi mahali raf'in ada 8 sebab. Fi mahali jarin ada 3 sebab. Ingat lagi tak? Ada belajar dah kan? Tak apa. Jadi sekarang ni kita duk banyak pakai fi mahali nasbin, iaitu maf'ul kan, ataupun nasbin, raf'in, jarin. Nasbin tu berbaris atas, raf'in berbaris bawah, jarin berbaris jarin. Oh, ni ada 2 ni Datin. Jarin. Okey. Nasbin juga dia kata mansub sama juga. Raf'in dia kata marfu', sama je. Jarin dia kata majrurun, marfu'un, mansubun. Nak pakai marfu' ke nak pakai mansub ke nasbin? Nak pakai marfu' ke raf'in? Nak pakai majrur ke jarin? Dua-dua sama. Short form ya. Satu pun tak ingat-ingat, nak suruh pakai 2 pula. Lebih sikit nak T5. Macam mana? Betul. Ada. Tuan-tuan ni ahli syurga dah saya katakan. Betul. Kalau ikhlas belajar, dapat tazri dalam keadaan suasana macam ni, memang ahli syurga dah. Betul. Quran cakap, bukan saya cakap. Quran cakap. Dr. Zakir naik tu, dia mari sini berapa banyak masa digunakan. Orang bayar duit dia bagi, bukan kira duit dia. Akhirnya dia kata apa? Refer to Quran. Senang je. Refer to Quran. Dia punya guru dia, Dr. Zakir Badawi tu, itu je. Ya. Guru refer pada Quran. Tapi dia ni jenis orang yang orang kata muta'allim. Muta'allim ni yang all the time read. Jenis reader di extreme level yang sangat. Saya ada 3 orang yang duduk dengan dia ni, yang duduk yang macam dia ni, masa belajar. Tapi saya tak rajin. Okey, boleh ni? Okey, boleh? Tuan-tuan, jangan risau, memang keliru. Habis 100 ayat, tuan-tuan jelas. Okey, jelas. Jelas. Okey. Saya istilah lah, betul lah. Pasal istilah. Jadi kalau pasal istilah tak faham, apa ada pada istilah? Yang penting kita faham ni kan? Yang penting kita faham ni kan? Sebab tu kelas ni tak stres, tak faham istilah. Apa ada pada istilah? Sekarang ni saya buat ayat nak menerangkan ni, nak menerangkan nasbin dengan fi mahali, supaya tuan-tuan jelas fi mahali, supaya jelas ya, sama ada fi mahali ataupun nasbin.
Kita buat contoh ayat ni. Ya, ayat ni. Daraba Muhammadun, kita katalah ya, dajjajatan. Muhammad pukul ayam betina. Ya, Muhammad pukul ayam betina. Di sini tuan-tuan, Muhammad ini kita kata isim marfu'. Marfu' ni baris depan. Ya, marfu' baris depan. Dan tanda baris depan dia tanwin, betul tak? Sebabnya kerana dia jadi fa'il, betul tak? Tak baca dia kan? Okey. Sebab ni jadi fa'il. Okey. Sebab apa Muhammad baris depan? Sebab dia jadi pelaku. Dia yang buat. Dalam Quran bila dia yang membuat, dia kena duduk tepat baris depan. Duduk tepat baris depan dia kata marfu'. Marfu' ni duduk tempat baris depan, tandanya raf'in. Ini adalah raf'in. Tapi position dia tu nama dia marfu'. Boleh tak? Bila mana dalam ayat pelaku mestilah berposisi marfu', dan tanda posisi marfu' tu baris depan. Ini raf'in. Ini nama dia raf'in. The posisi Muhammad ini adalah marfu'. Boleh? Boleh. Kenapa posisi dia marfu'? Sebab dia tukang buat. Dia tukang pukul. Setiap yang tukang pukul, tukang bunuh, tukang makan, tukang apa, mesti posisi dia mesti marfu'. Dan tanda dia raf'in. Boleh tak? Sekarang ni, kalau dah faham, bagus. Sekarang ni, saya kata daraba ni, ini Muhammad. Kalau saya kata darabtu, saya pukul ayam. Saya pukul ayam. Tu ni juga pelaku. Tetapi dia bersambung. Dan dia bukan isim yang zahir macam ni. Dia isim dhamir. Bila isim dhamir, dia pun juga marfu'. Dia juga marfu'. Bila dia marfu', tanda dia bukan raf'in. Tanda dia tak boleh kata tanda raf'in. Dia kena kata fi mahali, sama ada fi mahali marfu' atau fi mahali raf'in. Dua-dua boleh. Mana yang tuan-tuan rasa lebih bahagia? Dia ni tu ni dhamir bersambung fa'il, ya, dan duduknya fi mahali raf'in, fa'il. Boleh tak? Okey. Jadi beza tak fi mahali? Boleh. Okey. Sekarang ni saya kata saya pukul dia. Ayam ni saya tak letak nama ayam. Saya pukul dia tu. Dia tu maknanya ayam. Ayam ni lelaki perempuan? Perempuan. Kalau dah tukar jantina tu dah. Oh, itu macam tu tak jadi. Itu dajjal jantan tu sebab tan di belakang tu jantan. Oh no. Orang YouTube suka. Okey, dajjal jantan ni ayam betina. Kalau ayam jantan dajjajun. Dajjajun, ya. Tuan-tuan pernah makan ayam tak? Pernah tak? Sejak makan ayam, berapa banyak ayam jantan dalam betina tuan makan? Kenal tak? Kita makan ayam tapi tak tahu jantan betina. Dia kena. Macam ni nanti baru suka. Tengok daging ayam tu betina ke jantan ni? Pakai makan je. Itu tip 5. Okey, sekarang ni saya kata saya pukul dia. Saya akan kata darabtuha. Betul tak? Ni sebab dia perempuan, betina kan? Ni mangsa. Ni dhamir muttasil fi mahali mansub. Sebab dia jadi mangsa. Okey, yang tadi isim mansub bil fathah kerana dia maf'ul. Ini dhamir muttasil fi mahali nasbin sebab dia jadi maf'ul. Itu je beza dia. Susah ke?
Perempuan ni. Laki-laki Ya? Saya dah pengalaman mengajar lama dah, Sin 88. Benda yang tuan-tuan susah ni memang betul-betul lah. Tapi once tuan-tuan menguasainya, bila tuan-tuan akan tengok Quran, ya Allah, yang aku dulu susah, senangnya. Yang aku rasa susah, senang pula. Dia akan sampai ayat tu besok. Jadi jangan ke mana-mana, kita teruskan. Surah 6 ayat 140. Allazina qatalu ni, allazina qatalu auladahum. Nampak tak? Salin ya? Ni yang ke apa tu? 9 dah. 9. Qatalu, apa dia root dia? Qatala. Okey. Telah rugi orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka secara bodoh, secara zalim. Anak lelaki ya. Tanpa ada sebab, tanpa ilmu. Ya, dan telah mengharamkan apa yang Allah Taala telah berikan ya kepada mereka kan. Ini tengok ayat ni. Qatalu. Root dia qatala. Bila root qatala, dengan sendirinya waw ni adalah waw fa'il. Waw ni dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Aulada ini isim, bukan fi mahalli. Ini isim jelas, mansub, berbaris atas. Dan tanda baris atas dia fathah. Fathah kerana dia jadi maf'ul. Lumbih kena jadi mangsa. Baru 9. Ada 191 lagi. Harap-harap tuan-tuan dan puan selesai kita semua kenal fa'il. Okey, tengok ni. Cuba tuan-tuan cari root khasira. Khasira. Same. Atas wazan fa'ila. Khasira. Khasira ni maknanya rugi. Telah rugi. Rugi. Cuba cari root haramu. Harama. Harama root dia. Di mana fa'il dia? Wow. Wow dia. Dah cukup dah tu. Kita bila kita faham, kita tak nak baca lagi dhamma-dhamma yang muttasil, tak mahu lagi dah. Kita kena ni waw ni fa'il je. Waw ni fa'il. Siapa yang mengharamkan ni? Mereka semua telah mengharamkan. Dia haram apa? Dia haram apa yang Allah Ta'ala telah halalkan. sebab ada waw alif lah. Ya, sebab ada waw alif lah. Tapi yang itu kota dulu kota dulu ada macam panjang. Panjang ni Apa beza dengan yang tidak? beza ni sebab ni huruf mat. Huruf mat. Waw. Ya. Qatalu kan. Ini ada sebab Dr. Wee. Kolu tu. Mana qalu? Tak, kalau kolu tu ada. Qalu tak ada. Qalu ini ada kolu tu ada macam panjang macam tu juga. tak ada. Qalu tadi tak ada. Jadi ada apa beza yang ada? Tak tahu beza. Kena cari dulu. Saya kena cari dalam buku tajwid. Kita Ada sebab mah. itu masalah. Ya. Tak apa. Tapi kita tahu di sini adalah wa ni adalah hum, ramai. Okey. Okey. Nah. Ini kalau ikutnya termasuk lelaki perempuan. Yeah. Tapi yang duk bunuh ni sebenarnya ayah tak? Laki-laki kan. Mak dia tak sampai dia nak bunuh anak dia. Qad khasira, sesungguhnya telah rugi orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka dengan keadaan safahan tu bodoh. Okey. Okey. Dah salin dah? Dah salin ya, insya-Allah. Lama-lama nanti tak nak salin dah sebab dah tahu semua dah. Tengok dah salin dah. Ayat yang ke-80 dah salin dah. Tiba-tiba tak salin. Sejak ayat 30 ya berhenti. Sebab dah tahu dah.
Surah 7 ayat 38. Ini pattern baru. Yang ini tadi pattern home, yang ini pattern here. Qala udkhulu fi umamin qad khalat. Tapi kita tak nak tengok yang ni. Kita nak tengok yang ni. Dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum. Ni tengok ni. Dakhalat. Apa dia duduk dia? Dakhalat. Dalam ni dakhal tu ke dakhalat ni? Dakhalat ni. Ya, dalam ni tidak ada fa'il. Kerana fa'il dia sudah ada, zahir. Ummatun. Tapi ini di bawah pattern fa'alat. Sebab dalam ni ada ganti nama dia hiya. Tapi ganti nama sudah jelas di sini. Ummatun. Ketika mana telah masuk ummatun tu? Tak. Ini dakhalat ni sebab fa'il dia perempuan. Satu. Dakhalat. Kalau di sini abun, dakhala abun. Kalau di sini ramai ni dia akan sebut dakhalat juga kalau perempuan. Sebab isim, sebab ayat fa'il dia sentiasa single. Cuma kalau perempuan ini kena perempuan, kalau lelaki ini kena lelaki. Kalau di sini Kalau perempuan, ya. itu dakhalaha. Tak boleh dah. Sebab perempuan pun. Tak boleh dah. Tak boleh. Kena dakhalat. Dakhalatha. Dakhalah tak boleh dah. Sebab dakhalat dia tak boleh pakai ha di belakang tu sebab dia ada sejenis fi'il. Dia kalau ha tu ha jadi mangsa. Kalau ramai tu tak boleh. Tak boleh. Dia ha tu dia jadi mangsa. Macam akal Tuhan, saya makan dia. Dia tu jadi mangsa kan? Ni boleh? Dakhalat fi'il pattern here dan ada fa'il. Ya? Mangsa tak ada. Tengok dia beza. Jadi fa'il itu apa dia? Iya lah. Ummatun lah. Ummatun lah. Kalau kata di sini dakhala Dr. Wi, ayat salah lah. Sebab ayat tak agree. Sebab ini perempuan satu, ini kena perempuan satu. Ya. Ya? Masuk. Setiap kali masuk, ya? Apa ayat ni maksud dia? Masuk. Apa ya? Boleh? Nampak berkelip mata semua. Tak apa, senang je. Ini fa'il, ini fa'il, mangsa tak ada. La'anat ukhtaha. Okey. Di sini ini pun sama. La'anat ukhtaha, dia melaknatkan kakaknya. Adik-beradik perempuannya. La'anat ni fi'il madi di bawah pattern here. Siapa yang laknat? Ini mak melaknat ukhtaha, saudaranya. Ukhtaha ni isim mansub tak? Jadi ini ada fa'il, dalam ni ada fa'il dan ada mangsa. Ini fa'il tak ada mangsa. Ini fa'il ada mangsa. Maknanya dalam satu ayat sampai 3-4 jumlah fa'il dia. Sebab bila ada satu perkataan fa'il saja, kita dah kata jumlah dah. Sebab dalam fa'il tu ada fa'il. Ingat tu je. Dakhalat tak ada fa'il kan? Dakhalat ada. Ni fa'il dia. Tapi fa'il tak ada dalam ni. Tak bersambung. Jelas. Oh, nampak orang belakang tu begini semua. Confident tu. Saya suka tengok tu. Sesekali je kan. Entah salakallah ada. Ya? Dakhal tu memang tu ana isim ya, isim fa'il. Okay. Ummatun ni memang fa'il. Cuba kita tengok ya, ummatun. Umat. Nah, tengok ni. Tengok dakhalat.
Tengok macam ni dakhalat. Dakhalat fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Tak? Wa ta litanis. Tak tu untuk menunjukkan perempuan. Tanis tu mana perempuan. Okey. Ummatun fa'il. Fa'il dia marfu' dan alamat rafa' dia dhammah. Dan alamat rafa'. Kalau nak kata alamat marfu' boleh juga. Tapi betul alamat rafa'. Dia duduk tempat marfu', tapi alamat rafa' dia lain. Kalau tak keliru, masih keliru pasal bab nama lagi. Jangan risau apa ada pada nama. Boleh faham cukup. Tuan-tuan kena fikir akhir nanti. Apa akhirnya kita ni? Akhirnya tuan-tuan dapat baca buku hijau ni. Dan dapat baca ni dengan bagus je kan. Dengan sendiri barulah kita boleh tafsir Quran dengan baik. Allah, saya tak tahulah kalau tuan-tuan dapat, ya Allah, gembiranya kami. Ya? Ya? Dakhalat ni ya? Okey, dakhalat fi'il madhi. Betul tak? Dia nama dia fi'il syarat. Jangan kisah ni. Fi'il madhi mabni 'alal fathi. Apa dah tu? Sebab lam tu bagi atas kan? Dan ta tu dia panggil ta ta'nis. Kita tadi kata ta tu ta fa'il sebab fa'il ada jelas tu. Nampak tak fa'il tu? Fa'il dia kan? Tu. Itu fa'il. Nampak tak? Fa'il marfu'. Kalau ini tak ada, barulah ta ni jadi fa'il. Tapi ini ada. Zahir tak? Zahir kan? Okey. Dakhalat. Perempuan dia detail. Kalau tak dapat dia tak puas hati, dia nak juga. Mesti nak salin. Dakhalat fi'il madhi, fi'il syarat mabni 'alal fathi wa ta ta'nis. Jangan risau, dia ada 14 saja. Kita nak sekarang ni kita baru menguasai 3 baru. Fa'ala, fa'alu dan fa'alat. Watak tu dan ta li ta'nis. Tu yang mati tu. Ni ta ni lah. Li ta'nis untuk menunjukkan perempuan. Perempuan siapa dia? Inilah. Ummatun ni perempuan kan? Kalau kita baca fi'il madhi, fi'il syarat, mabni 'ala Fathi cukup. Untuk betul. Sebab kalau untuk lelaki tak ada ta. Kalau untuk lelaki tak ada ta, tapi oleh kerana ummatun ni perempuan, jadi dia kena pakai ta lah, perempuan. Tuan-tuan jangan risau. Ni baru 9 ayat. 9 ayat ni tuan-tuan. Belum lagi kita jumpa fi'il mu'tal. Belum lagi jumpa lafif. Baru jumpa sahih. Satu baru jumpa mahmus. Tapi semuanya sahih. Mu'tal belum lagi. Okey, kita tengok 2 lagi. Surah 7 ayat 189. Di sini yang dia nak tu falamma taghasyaha hamalat. Perkataan yang kita nak baca sini hamalat, iaitu di bawah pattern hiya. Sama dengan tadi ya. Hamalat hamlan khafifan. Tengok ayat ni ya. Dan dialah yang telah menjadikan kamu daripada satu jiwa, satu roh, dan dia telah menjadikan daripada jiwa tersebut pasangannya, iaitu Adam, supaya dia duduk bersama-sama dengan pasangan itu. Bila falamma taghasyaha, ghasyah tu apa dia dalam tafsir dia sebut? Roh, ada tak dalam tafsir? Ghasyah tu daripada berpagi-pagi. Ya. Mencampuri. Asal dia di sini pagi. Campuri. Taghasyaha. Manakala Nabi Adam menggauli isterinya Hawa, Hawa pun mengandung. Khafifan, hamalan khafifan. Maknanya kandungan yang khafif tu ringan. Mana dia mengandung tak sakit. Kan? Hamalat
hamlan. Hamalat, ru dia hamilah. Ya, hamalah. Hamalah. Ru dia hamalah. 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 Okey. Hamlan tu isim tu. Isim berbaris depan kan. Apa yang dikandung? Apa yang Hawa kandung? Kandungan. Betul tak? Jadi kandungan tu jadi maf'ul bih. Tapi di sini kita belajar dulu, dia mengandung kandungan yang betul-betul kandungan. Jadi maf'ul mutlak. Ingat tak kita belajar dulu? Mutlak kan? Bila hamalan ini daripada hamalah, ini bukan maf'ul bih, ini maf'ul mutlak. Maf'ul yang betul-betul maf'ul mutlak. Ada 5, mutlak, li ajli, ma'a, fi. Ingat tak kita tu? Tak ingat tak apa. Yang penting kita ada dalam fikiran kita benda tu. Nanti besok kita refer balik. Okey, macam kita kata zahaba, ya, akala aklan, dia makan sungguh-sungguh. Itu maf'ul mutlak. Bukan dia makan ikan, dia makan ikan tu betul-betul makan. Sampai kucing pun tak mau makan lagi dah. Hamlan, ya. Okey, falamma taghasyaha hamalat hamlan, dia mengandung kandungan yang betul-betul. Mengandung betul-betul, bukan gugur tak. Bukan jatuh tak. Betul-betul gugur. Jadi hamlan ni maf'ul juga, dia anggap sebagai maf'ul, tapi maf'ulnya mutlak, bukan maf'ul bih. Maf'ulnya mutlak. Tengok fa'il dan maf'ul. Jadi di sini pattern apa nampaknya tu? Pattern? Ya, same pattern dengan yang tadi. Pattern ya. Agaknya kalau jumpa pattern ya, boleh jumpa tak? Kalau kita jumpa pattern ya, InsyaAllah. Jadi ini round pertama. Round kedua lagi ada pattern ya. Surah 12 ayat 31. Falamma sami'at. Cuma jangan kita lupa sami'at tu ayat fa'il. Ayat fa'il tu. Dan ru dia sami'a. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a. Sami'a mendengar. Manakala dia mendengar dengan kebencian mereka. Okey, itu ayat dia. Sami'at. Sami'at. Sami'at mendengar. Jadi itu fa'il. Di sini barulah fa'il dia ta. Sebab yang tadi fa'il dia jelas nampak kan? Di sini fa'il dia bersambung dalam ta tu. Wa ta'u dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Itu dia. Surah 7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana. Okey, apa dia ru zalamna? Zalamna. Kita kembalikan ru dulu bila jumpa fa'il. Okey. Yang pentingnya kita kenal tak itu fa'il. Kalau Rabbana ni, kalau tuan-tuan kata keluarkan ru, dia tak ada ru, dia isim. Kalau ampusana ni keluarkan ru, tak ada ru. Kalau nak pecahkan dia, ampusu campur dengan nahnu. Itu bau boleh, tapi bukan ru. Okey. Tapi kalau zalamna, zalama ru dia. Jadi zalamna na ni dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Maknanya kami telah menzalimi diri kami selagi kami tidak minta ampun kepadamu, dan kesianlah kami wahai Tuhan kami, kalau tidak kami akan jadi orang yang rugi. Kan kita baca doa kan? Kalau selagi saya tak minta ampun padamu ya Allah, saya akan jadi orang yang rugi. Jadi minta ampun kepada Allah supaya Allah akan turunkan segala kebaikan dan keberkatan buat kita. Itu dia. Okey, ini contoh yang terakhir minggu depan. Jadi ini ada fa'il yang fi mahalli dan ada maf'ulun bih. Dan pada masa sama dia jadi mudhaf
dan jadi ini mudhafun ilaih. Tengok dalam Quran ni dia tulis na ni mudhafun ilaih. Apa dah ni? Ni. Sana menyandar. Macam Baitullah, Rasulullah. Tadi. Okey, alhamdulillah kita sadaqallahul azim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu zu'an wa zalamtu nafsi fa'fi li fa innahu la yaghfiru illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi fa'fi li fa innahu la yaghfiru illa anta. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Walhamdulillahi bil alamin. Taqabbalallah. Wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lasdu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li